Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya anda sentiasa berbahagia dan sentiasa merawat cinta kasih bersama keluarga saudara. Apa khabar saudara Zamari LC? Itu juga dengan saudara Anwar Jubin. Waalaikumsalam. Pendekar mata satu tak masyuk. Itu juga dengan Puan Ruby Din. Apa khabar? Doa saya anda berbahagia bersama pasangan. Tengok baju sedondon. Ruby Din. Saudara Mustafa Ilyas. Openg Temu. Apa khabar? Muhammad Piah Teh Derih. Ni sahabat saya ni. Lama tak nampak. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda berbahagia dan sentiasa sihat walafiat. Saudara Azamari Asy, pendekar masa satu, hidup PN. Saudara Ami Furniture. Begitu juga dengan Zaini daripada Papa Sabah, orang Papa ya. Puan Rahidah Makno, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Syarul Abdul Karim, Saudara Jamil Rahmat, Saudara Syah Ibrahim. Pak Cu, apa khabar Pak Cu? Menunggu dari Langkap. Kadang-kadang Pak Cu marah kat teman dia. Marahlah Pak Cu. Saudara Abdullah Syafiq Saifi, Saudara Mahmud Abu Bakar, Waalaikumsalam. Saudara Zack Peri-Peri. Begitu juga dari Johor, insyaAllah Zack Peri-Peri. Lepas penama calon ni saya akan bertandang ke negeri Johor. Saudara Aziz Maizan, Saudara Satria Setiawan. Apa khabar orang Setiawan? Begitu juga dengan Haji Azhar Abdul Manaf. Apa khabar Tuan Haji? Pok Cham Baharudin dari Shah Alam, Puan Zainah Ahmad Hassan. Begitu juga dengan Limut Ahmad Faruza, IR Wan Sas. Ini saudara Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi Buang Pucung hadir. Terima kasih saudara Muhammad Fauzi. Sampai malam bersama menemani. Begitu juga dengan Abu Nem, Jamaluddin Harun, Zack Midi Selayang. Apa khabar orang Selayang? Saudara Empat Tulang Kering, terus kalah berusaha saudara ya. Begitu juga dengan saudara Yusuf Awang. Apa khabar saudara Syam? Kumpulan Awas Bandar Pekerja letih tapi usaha jugalah saudara. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Seli Ahmad, saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, Kelantan, macam mana? Mudah-mudahan segalanya. Tapi Kelantan naik ni, naik tinggi jumlahnya hari ni, insyaAllah bila saya beri pencerahan nanti. Baik saudara, bagi mereka yang tak sempat saya beri pencerahan, saya seri santun ni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya laksanakan, akan saya lakukan usai pencerahan ini ya saudara. Baik, seperti biasa, hari ini tanggal 8 Februari, hari Selasa, iaitu merupakan tinggal lagi 544 hari kita menuju hari yang penuh kegemilangan, yang penuh kita nantikan, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Tinggal lagi 544 hari. Dan hari ini merupakan hari yang ke-692 COVID-19 menyerang negara kita. Dan menurut laporan yang saya terima daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, peningkatannya begitu tinggi hari ini, amat memeranjatkan saya saudara. Tidak ada nampak tanda-tanda pengurangan. Artinya 3 hari lepas 10,000, semalam 11,000, hari ini terus mencanak kepada 13,944 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian 9 orang saudara. Dan saya melihat dari laporan yang saya terima daripada Saudara Rio, Perlis tiba-tiba jadi 3 angka, iaitu daripada 44 kepada 133. Dan Kedah tinggi, tiba-tiba juga Kedah juga mencanak kepada 1,463. Cik, awak lagu tu cik, oi, jagalah kesihatan hampa tak tahulah mai dari mana lah ni. Begitu juga Pulau Pinang tak cerai, sebab tiba-tiba hari ini Pulau Pinang juga 1,023 orang. Memang tak cerai lah, hampa jagalah kesihatan. Di Perak, Alhamdulillah masih lagi beredar pada angka 352. Tapi di Selangor, ya Tuhan, semalam 2,500, hari ini 3,031 orang warga Selangor yang telah pun dijangkiti. Jumlah di Selangor sudah mencapai angka 832,426 orang. Ini di Selangor saudara, jumlah yang terkumpul. Kalau dicampurkan dengan wilayah persekutuan, artinya di Selangor sudah mencapai 1,57,000 orang. Dah 1 juta lebih.
warga Lembah Kelang yang telah pun dijangkiti oleh virus corona, saudara. Ini bukan angka yang sedikit. Saya mengharapkan agar teman-teman yang berada dan tinggal bermestautin di Lembah Kelang ini berhati-hati. Tinggi sangat. Sebab hari ini balik pada 3031. Macam zaman waktu kita dijangkiti virus corona awal PKP 1 dan 2 dahulu. Wilayah Persekutuan juga hari ini 1022. Putrajaya 61, Negeri Sembilan 394, alhamdulillah ada sedikit susut. Di Melaka 387. Tapi di Johor, saudara, terus mencanak daripada 1,500 kepada 1,680. Keseluruhannya warga Johor yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 268,752. Di Pahang 692, di Terengganu 290, Kelantan, itu yang saya katakan tadi, Kelantan saya lah kata orang Kelantan, tak bernafas kita. Bila saya tengok daripada 431, tiba-tiba hari ini mencanak kepada 1,105 orang warga Kelantan. Abang, saya belaka, jagalah diri. Ni tinggi ni, 1,105. Mudah-mudahan angka itu dapat segera disusutkan, ya saudara. Di Sabah juga meningkat yang begitu tinggi. Tiba-tiba saja daripada 1,000 naik kepada 2,069. Artinya Sabah adalah negeri kedua tertinggi dalam yang dijangkiti, yang diserang oleh virus corona. Labuan 29 dan Sarawak. Selalunya saya melaporkan dua angka, hari ini 129. Jadi kalau kita lihat daripada jumlah hari ini 13,944. Artinya untuk bulan ini baru 8 hari saja sudah 68,440 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Sebab itu saya katakan berhati-hati saudara, berusahalah kita penjarakan sosial. Pastikan kalau tak ada keperluan tak payah keluar rumah lah saudara. Tak payah orang buat PKP lah, kita buat sendiri. Kalau tiada keperluan, elok kita duduk di rumah saudara. Itulah yang sempat saya laporkan. Terima kasih kepada saudara Rio yang tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya untuk perkongsian kita bersama dan untuk makluman semua saudara. Matlamat saya lain tidak adalah untuk memberi informasi apa yang berlaku pada negara kita saudara. But seperti biasa saudara, usai COVID, laporan COVID, kita masuk e-commerce sikit. Meniaga saudara. Kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Al-Azhar sibuk dengan haruman setangnya Al-Bakur dan wangi-wangian, minyak wangi yang dibawa daripada Timur Tengah, berasaskan kepada pati kayu gaharu. Juga Saudara Azhar ni dia banyak sangat meniaganya. Ada gula O. Gula O ni bagi mereka yang conscious atau health conscious, nak jaga kesihatan, khawatir ada kencing manis. Jadi eloklah memesan gula O daripada Saudara Azhar untuk kesihatan anda, iaitu gula yang tiada kalori. Juga jangan lupa bolehlah memesan renang tok ataupun bahulu berdal. Ini produksi ibunya. Bagi anda yang tiada kesempatan berhubung dengan Azhar, boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Selain daripada untuk memberi pencerahan anda, apa lagi dendeng manis Siti Farehah, silakanlah anda memesannya, kerana bagi saya dendeng manis Siti Farehah ni memang sedap dimakan. Lebih-lebih lagi kalau saudara makan dengan kanji ataupun porridge, ya saudara. Bagi yang tinggal di Lembah Kelang, yang mahukan buah-buahan yang segar, yang manis, grade A dan harga lebih murah dari pasaran, boleh berhubung dengan Syauqi. Ini untuk Lembah Kelang saja saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703 untuk beliau membolehkan penghantaran terus lakukan ke rumah anda. Dan akhir sekali, tentulah ini makanan kegemaran saya yang amat mengasyikkan sambil-sambil buat kerja, letak sebelah, tak tahu habis sebalang, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Rasanya pedas, rangup dan manis. Saudara boleh memesan melalui saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, usai e-commerce, seperti biasa kita masuk naluri kehidupan. Hari ini saudara, saya ingin mengutarakan catatan yang pernah ditulis, yang dilontarkan oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Ini adalah untuk perkongsian kita saudara.
Benda yang kalau saudara tahu, elok kita wawarkan ataupun untuk kita saling ingat mengingati. Kerana ada terdapat, kata almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, terdapat 11 tanda untuk kita mencari kebahagiaan di dunia ini, saudara. Pertama sekali, untuk mencari kebahagiaan di dunia, kurangkanlah bercakap, melainkan perlu. Diam itu adalah lebih baik, saudara. Kedua, sentiasa merendah diri ataupun tawaduk. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Merendah diri itu adalah sifat yang paling mulia, saudara. Dan yang ketiga, sentiasalah mengutamakan untuk kita berkasih sayang sesama makhluk. Jangan kita mengundang perbalahan ataupun permusuhan. Kita jalinkan ukhuwah untuk berkasih sayang. Dan yang keempat, kata almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus, bersahabatlah dengan orang yang soleh kalau boleh. Kalau di tempat saudara tu ada orang yang soleh, dengan imam masjid, kita bersahabatlah dengan mereka. Kemudian yang kelima, jadilah insan yang paling berguna pada masyarakat. Bukan kita menjadi kacang hantu ataupun menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat. Yang ketujuh, yang keenam, saudara, berusahalah untuk menjauhkan diri daripada yang haram. Kita jauhkan diri daripada rasuah, kita jauhkan diri kita daripada perjudian dan melihat perkara-perkara yang haram. Itu adalah antara 11 tanda untuk kita mencari kebahagiaan di dunia. Bukan sekata saya, saudara. Ini catatan yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Dan yang ketujuh, kita tidak rakus dengan dunia. Tidak hanya meletakkan atau mementingkan dunia saja. Ingat, saudara, bahawa dunia ini adalah sementara sifatnya. Ini adalah perhentian yang sementara. Kita akan ada satu tempat lagi yang akan kita tuju. Kita adalah dalam perjalanan ke situ, saudara. Dan yang ke-8, sentiasa memelihara solat 5 waktu. Ini mesti kena buat. Jangan kita lalai dan alpa. Kalau untuk mula-mula susah, saudara. Tapi bila dah selalu kita buat, kita rasa keasyikan. Bila sampai waktunya, kita rasa nak buat cepat-cepat nak buat solat itu, saudara. Dan kalau kita ketinggalan, terasa ruginya sangat. Dan untuk itu kita akan menjaga, memelihara kita punya air sembahyang atau wudu. Dan yang ke-9, kata Ustaz Allahyarham Ustaz Datuk Ismail Kamus, kita hendaklah sentiasa mengingati mati. Macam saya katakan tadi, ini adalah persinggahan sementara. Kita akan berada di tempat yang lebih kekal, yang abadi. Jadi kita kena sentiasa mengingat. Ingat mengingati akan kematian. Ke-10, haruslah menjadi seorang yang pemurah dan baik hati. Pemurah itu sentiasa memberi sedekah. Apa yang kita ada, kalau orang minta, kita bersedekah. Kerana itu adalah amalan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah dan oleh Allah SWT. Ingat, saudara, setiap kali kita bersedekah, maka Allah akan menambahkan lagi rezeki yang kita ada. Dan akhir sekali, saudara, sibukkanlah diri kita dengan amal ibadah. Jika anda lakukan sebelah perkara itu, maka anda akan menemui kebahagiaan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Saudara, ini adalah merupakan catatan yang ditulis oleh almarhum Ustaz Ismail Kamus yang saya rasa elok kita dalam perkongsian ilmu kita atau perkongsian kita tentang naluri kehidupan. Untuk mutara kata kita hari ini, saudara Ibil Hasan mengirimkan kepada saya, katanya, pada setiap desahan nafas yang kita hembuskan, terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Pada setiap hembusan, desahan nafas yang kita hembus, keluar masuk itu, terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan. Jadi semoga setiap hembusan nafas kita ini biarlah bernilai ibadah dan ketaatan kepadanya. Saya bila kita tarik nafas, ingatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, dan ciri khas diri kita terdapat dalam mutu apa yang kita lakukan. Ciri-ciri khas ini ada dalam diri kita, terdapat dalam mutu apa yang kita lakukan. Kualitinya, nilai diri kita, apa yang kita lakukan. Terima kasih Saudara Ibil atas pencerahan mutiara kata yang begitu berarti bagi kita. Baik, saudara, seperti biasa, bila saya membuka halaman ini, sentiasa saya akan mengutamakan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas. Soal dapat tak dapat itu persoalan lain. Kita harus berusaha. Biarlah orang kata sampai mangli lah, orang Kedah kata.
duk cerita lagu tu sampai mangli. Biarlah mereka bosan mendengar, tapi saya tidak akan bosan untuk mengutarakan, kerana ini adalah tuntutan rakyat. Mereka tak mau dengar, mereka tidak mau bersempati, anda jawablah nanti bila anda berada 7 kaki di bawah tanah nanti, saudara. Dan kita minta supaya ada moratorium. Sekarang ni bila dah saya tak kata PKP, tapi bila coronavirus kembali menyerang, tentulah kehidupan rakyat semakin sukar. Dan paling penting kita harapkan agar dalam suasana begini, pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had, yang akhirnya boleh mengakibatkan negara kita muflis, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, ada sedikit romantis. Rindu pun bertandang. Rindu pun bertandang. Apa yang saya maksudkan dengan rindu pun bertandang? Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Kak Nyonya asal Melaka, di Pinang Bang Asih, dari Majidi. Berdekat lamanya Melayu merdeka, mengapa masih menagih subsidi? Ini persoalan yang Pak Nazil lontarkan. Berdekat namanya, Melayu kita ini merdeka, tapi mengapa masih kita terpaksa menagih subsidi? Kerana artinya harta ataupun hasil bumi ini pembahagiannya tak sama rata. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa kedana. Ini masalahnya. Jadi bagaimanapun Pak Nazil dalam kiriman pantunnya, Kak Nyonya asal Melaka, di Pinang Bang Asih dari Majidi. Berdekat lamanya Melayu merdeka, mengapa masih menagih subsidi? Ini persoalan yang dilontarkan untuk kita fikirkan bersama saya. Kemudian katanya lagi, duduk termenung, kemudian tergelak, terlalu letih sampai teralpa. Puncak gunung hutan balak, pasir memutih, hak siapa? Ini yang disoalkan oleh Pak Nazil. Di puncak gunung tu kita tengok hutan kayu balak besar-besar. Bukan hanya di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak. Sabah terkenal dengan hutan kayu balaknya, kayu-kayu yang bernilai, tapi dengan pasir yang memutih. Cuma dia tanya, hak siapa? Apakah milik rakyat? Ini yang dipersoalkan oleh Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya membuka minda kita. Baik, saudara. Usai pantun Pak Nazil, kita masuk sedikit. Itu Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini adalah merupakan curipan daripada pesanan dan harapan, impian warga kita yang terdahulu. Orang tua dahulu sering berkata bahawa pemimpin itu hendaklah sentiasa menjaga, memegang syarak dan adat kehidupan, mesti menjaga kemurnian jiwa. Jadi pemimpin yang diambarkan, yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa kita haruslah terdiri dari kalangan pemimpin yang faham. Kata orang tua dulu, pemimpin hari ini dah akan datang, mesti cari pemimpin yang faham. Kerana sebagai pemimpin yang berfaham, hatinya bersih, ilmu pun dalam, janji diikut, sumpah digenggam, bekerja keras siang dan malam. Kalau pemimpin itu faham, tu dah ada tanggungjawabnya. Masalah kita kadang-kadang pemimpin ini tak tahu, dia tak faham diri dia sebagai pemimpin. Saudara, memikul beban, semangat tak padam, membela rakyat, tahan berendam. Jadi kerana dia nak memikul dan membela rakyat, berendam, bersusah payah berendam tu, kalau dalam air dia berendam pun tak apalah, sanggup demi rakyat. Jika dijadikan pemimpin, selamatlah alam. Dijadikan tua, kita tak akan tenggelam. Dijadikan induk, kita tidak akan terbenam. Memimpin umat, sengketa pun padam. Kalau pemimpin yang faham, dia tahu cita rasa rakyatnya, maka kehidupan kita tentulah menjadi aman dan damai. Kita sambung lagi malam besok tentang Gedung Ilmu ini. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku pemimpin dalam ungkapan kata-kata bangsa Melayu kita. Baik, saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang komen yang anda kemukakan, sebarang komen yang anda tulis, anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang komen yang anda lakukan, kerana pihak saya tidak mampu
untuk memantau kesemua komen ataupun suntingan yang anda lakukan. Harapan saya, anda sentiasa faham ini adalah pencerahan politik dan kita langaninya dengan hati yang terbuka. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan bila anda mengutarakan pandangan dan pendapat, saya amat mengharapkan janganlah ada berlaku perkataan yang tidak seharusnya dituturkan oleh warga bangsa bernama Melayu yang sikapnya agak biadab, itu carut mencarut. Kerana saya lihat kadang-kadang anak-anak muda bila yang menulis itu, mereka gagal untuk berhujah, dia marah. Bila marah terus mengutarakan pandangan carut mencarut. Ini bukan budaya kita. Saya amat mengharapkan agar kita menyantuni dengan harmonis supaya dapat dijadikan medan ini medan ilmu. Kerana saya katakan bahawa Amir Hijaz Fans ini matlamatnya adalah untuk memberi pencerahan dari aspek politik, saudara, yang dapatan saya melalui pembacaan, melalui media sosial, media arus perdana, perbualan dengan teman-teman dan sebagainya. Kita harus menyantuni dengan penuh harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Tadi pun waktu saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO, saya berkesempatan pergi ke Pejabat UMNO, saya nampak dah lengang lah sebab semua warga UMNO di Pejabat sudah pun beralih pandangan mereka ke Negeri Johor sebagai persiapan. Tapi bagaimanapun, mereka amat mengharapkan agar warga kita ini sentiasa faham apa yang mahu kita lontarkan. Saudara boleh saja berhujah, saudara boleh saja memuji dan memuja parti anda, tapi janganlah maki hamun. Saya juga tidak bersedia untuk mendengar ataupun melakukan memaki hamun sama kita. Ingat saudara, satu ketika nanti kita boleh jadi berbaik. Hari ini kita bermusuh, besok kita berbaik. Hari ini kita berbaik, besok mungkin bermusuh. Sebab itu seperti almarhumah ibu saya, dia kata, kalau kita benci dengan seseorang, janganlah benci habis-habisan. Kerana satu ketika nanti mungkin anda sayang pada dia. Dan kalau anda sayang pada seseorang, janganlah sayang berhabis-habisan. Kerana satu ketika nanti anda juga mungkin benci padanya. Ini harapan saya, saudara. Ingat, kalau boleh, santunilah halaman ini dengan secara berharmonis. Kita adalah warga cinta damai. Jadi setuju jangan tak setuju, tak boleh gitu saudara Muhammad Hashim. Setuju jangan tak setuju. Bagi saya, kalau kita setuju mesti tak boleh. Bagi saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bukan setuju jangan tak setuju, lain maksud tu. Jadi takkan apa yang saya cakap tu semua kena bersetuju. Terima kasih saudara Muhammad Hashim, dia bergurau dengan saya bila dah takriman begitu. Saya ketawa tengok begitu. Ya saudara. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong bertitah. Begitulah baginda concern ataupun prihatinnya baginda terhadap rakyat yang dipayungi oleh baginda. Kerana Duli Yang Maha Mulia Ustaz Sri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, hari ini dia menyampaikan titahnya supaya rakyat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 supaya berbuat demikian. Termasuklah mendapatkan dos penggalak bagi memastikan negara dapat mengawal pandemik COVID-19. Itu harapan baginda. Saya harap kita adakan polemik dalam soal ini, saudara. Kerana titah baginda, negara, ini tuanku tahu. Tuanku concern pasal rakyatnya. Tuanku tahu negara masih lagi belum bebas daripada pandemik COVID-19. Oleh itu, kata seru baginda, marilah kita bersama-sama mematuhi panduan dan peraturan dalam usaha untuk memerangi COVID-19 yang telah pun digariskan oleh kerajaan baginda. Saudara, dalam waktu yang sama, Sultan Abdullah turut mengharapkan supaya rakyat Malaysia bersama-sama mengulangi iltizam kita untuk terus mengeratkan perpaduan dan menghindari perpecahan. Dalam suasana politik yang tidak menentu hari ini, saudara, baginda amat mengharapkan supaya rakyat sentiasa mengeratkan perpaduan dan menghindari perpecahan. Sungguhnya, titah tuanku, asas kekuatan sebuah negara adalah terletak pada ikatan perpaduan serta semangat setia dan sekata dalam menjunjung prinsip rukun negara demi memastikan kedaulatan tanah tumpah darah ini terus terpelihara. Begitulah harapan daripada payung negara kita. Jadi saya rasa perlu saya santuni apa yang tuanku titahkan itu supaya kita rakyat yang harmonis. Saudara,
Dan hari ini tular pula. Lepas Tuanku bertitah, tular pula yang sebagaimana yang disiarkan oleh media bernama. Dia melaporkan bahawa SOP pemeriksaan suhu badan, macam mana saya sebutkan, saya ingat minggu lepas, SOP pemeriksaan suhu badan dan buku rekod daftar masuk ke dalam kedai atau bangunan akan dimansuhkan mulai 11 Februari. Akhirnya, saudara, akhirnya rekod ataupun alat untuk pemeriksaan suhu badan ini dimasukkan. Demikian menurut Menteri Awal COVID, Datuk Seri Syamudin, selepas mengadakan perbincangan dengan Menteri Kesihatan serta mereka-mereka yang seangkatan dengannya. Saya okeylah benda itu, cuma timbul persoalan pada saya nak campak ke mana alat tu. Harganya bukan murah, saudara. Alat pengesahan haba rasanya duduklah pakat-pakat kita hantar pejabat Khadijah Jamuddin lah nampak gayanya. Sebab dia yang begitu bertegas. Mesti ada soal penjarakan sosial kita bersetuju, tapi mesti ada sukatan haba lah, mesti ada masuk rekod, kalau tidak kena tangkap, kena charge dan sebagainya. Ini keadaannya saya rasa lah kadang-kadang begini, kadang-kadang sebab itu kita mengharapkan pimpinan jangan terburu-buru dalam mengutarakan sesuatu peraturan. Ini hanyalah sekadar peraturan, tapi peraturan itu akhirnya menjadi sebahagian daripada undang-undang. Yang menjadi permasalahannya, siapa yang tak ikut kena saman. Jadi peraturan perlu ikut. Kalau tak ikut, dia bukanlah semestinya kena saman, kena bayar 1,000, 2,000 dan sebagainya. Saudara, dalam keadaan begini, saya geling kepala lah. Sebab dia kata minggu lepas saya dah bagi tahu apa nak buat, apa nak nak kita gunakan apa ni sekarang ni, untuk apa ni alat tu. Tak terpakai, berjuta. Nilainya kalau dikumpul satu Malaysia, juta. Begitulah, berjuta wang negara terhabis begitu. Dan hari ini juga saya agak kecewa amat sangat apabila saya membaca laporan daripada Malaysia Gazette yang menyatakan bahawa arahan daripada Menteri Bidang Persekutuan Datuk Seri Syahrul Kassim, bagaimana usaha beliau telah meluluskan waktu beliau melawat bumbung 4 blok Pangsa Puri di Taman Melati Setapak yang diterbang oleh angin. Saya tengok dalam culipan, dalam video itu sedih sebab ada ibu yang menangis. Dia kata kami nak duduk macam mana sebab dia mungkin dia tinggal di tingkat atas. Bumbungnya diterbangkan oleh angin. Ini musibah, bukan perbuatan manusia. Dan waktu Menteri Wilayah pergi melawat, dia kata akan perbaiki dengan segera. Tapi sampai hari ini katanya alasan lewat kerana sambutan tahun baru ni tak bolehlah nak terima. 2 minggu lalu ribut ini melanda, saudara. Kerana katanya antara herlah diberikan oleh salah seorang pegawai sebuah yayasan di sini yang dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 16 keluarga, bukan sedikit, saudara. Yang jadikan pada 24 Januari lalu, kini hanya tinggal janji. Ertinya apakah? Janji tinggal janji. Takkan cakap menteri pun tak boleh pakai. Diorang menaria. Kalau menteri dah buat kelulusan, teruslah kau. Ini masalahnya sekarang ni saya tengok adalah masalah birokrasi. Menteri dah buat penyataan, teruskanlah. Peruntukan tentu dah ada, takkan tak ada, cari macam mana pun. Kerana kejadian banjir ni bukan selalu, sesekali. Dan waktu angin ribut berlaku, jadi sebagaimana kenyataan daripada pengurusi penduduk kawasan Taman Melati 4A, itu Saudara Muhammad Azhar Mat Rosdi. Dia beritahu pada media, dia kata bumbung rumah musnah akibat hujan lebat dan ribut. Di mana katanya ketika itu pihaknya diberi jaminan daripada Menteri Bidang Persekutuan untuk menyegerakan pemasangan bumbung baru. Katanya, jadi pada malam kejadian Menteri Wilayah kata anggaplah perkara ini selesai. Cakap besar. Tapi akhirnya, jadi kita ingatkan bila Menteri dah kata begitu, selesailah. Rupanya cakap Menteri pun orang tak buat. Orang tak ikut dah sekarang ni. Jadi saya melihat ini satu benda yang tidak baik. Sehingga sekarang katanya, apa yang kita lihat, inilah saja yang mampu dibuat. Setelah 14 hari, bumbung Pangsa Puri ini diterbangkan ribut, hanya kanvas saja mampu dipasang. Saya dimaklumkan minggu depan baru bumbung sampai. Kenapa tunggu sampai minggu depan? Ini masalah kehidupan rakyat. Saya harus menyantuni permasalahan ini. Bila saya tengok benda begitu, ni apa hal ni? Saya harapkan benda ini dapat diperbaiki dengan segeralah. Bila Malaysia Gazette melaporkan, jadi amat malang lah bagi penduduk itu. Kerana arahan untuk disegerakan kerja-kerja yang baik ini tidak terlaksana. Jadi
Janganlah orang kata cakap, orang kata sembang kari saja menteri ni. Tak tahulah saya. Saya harap pegawai yang ada di pejabat Menteri Belah Persekutuan kena buat follow up lah. Inilah masalahnya saudara. Saya melihat kadang-kadang pegawai menteri, mereka, ini saya katakan orang keliling kelalang. Dia orang ada bukan tak ada, tapi mereka tidak ambil kisah. Bila menteri dah buat pengumuman, catatlah. Kemudian besoknya buat follow up. Berkhidmatlah dengan penuh keikhlasan. Sebab anda dibayar gaji yang besar, bukan gaji kecil. Bila ada musibah berlaku pada rakyat, hendaklah ada follow up. Begitu juga macam mana bangsa banjir. Mana yang tak dapat lagi, follow up. Kena ikut. Apakah telah tertunai, tuntas apa yang dijanjikan, kehidupan rakyat macam mana. Jangan datang balik habis. Ini yang kita alami sebenarnya negara kita begini jadinya saudara. Sebab itu kadang-kadang projek yang ada pun terbengkalai. Apa yang diluluskan oleh menteri tak terlaksana. Kenapa? Kerana orang keliling kelalang yang tidak mahu mengambil tindakan atau tanggungjawab supaya apa yang dilapaskan oleh menteri, apa yang diluluskan dilaksanakan dengan segera. Itu yang saya harapkan. Jadi saya amat mengharapkan pegawai Dewan Bandaraya laksanakanlah segera di Taman Melati. Kesian 16 keluarga. Saya tengok anak kakak tu, dia anaknya kecil. Takkan nak biarkan tidur dalam hujan bila berlaku hujan. Dan hari ini saya giling kepala lah apabila pengerusi Majlis Permulaan Negara Tan Sri Muhyiddin dalam satu sidang medianya, dia kata bahawa Majlis Permulaan Negara mengusyurkan supaya pintu sempadan negara dibuka sepenuhnya seawal 1 Mac. Saya giling kepala lah. Kenapa? Sebab dulu waktu COVID baru datang ke negara kita ni dulu, zaman itu zaman Pakatan Harapan. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin juga adalah sebahagian daripada menterinya. Beliau adalah Menteri Luar Dalam Negeri waktu itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, Timbalan Perdana Menteri Kak Wan, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli. Itu kerajaan Pakatan Harapan. Dan waktu itu baru 1-2 orang aja yang kena jangkitan. Kita katakan tutup, jangan bagi masuk. Masih saya ingat lagi kenyataan Tun Dr. Mahathir. Dia kata kalau mereka main takkan nak bagi tidur dalam kandang dalam ayam. Retinya memanglah kita mahu supaya pelabur datang, kita mahu pelancong datang untuk stimulate ataupun untuk merangsangkan ekonomi kita. Tetapi kena ingat apa yang paling penting sekarang ni, negara hari ini dah 13,000. Kalau kita buka sempadan ni, apakah kita nak mengundang lagi? Masalah. Tunggulah dulu. Kenapa tiba-tiba mesti? Tu dia kata seawalnya 1 Mac ni pintu sempadan dibuka untuk semua negara. Bukan terpilih, semua negara. Tanpa keperluan untuk pengunjung menjalani kuarantin wajib. Ini bagi saya kenyataan yang bahaya. Sepatutnya berhati-hatilah sebelum buat kenyataan. Anda sebagai pengurusi Majlis Pemulihan, ini yang saya kata cakap memikirkan hanya untuk mencari populariti ke? Apa tujuan bila nak dibuka pintu ni? Apakah ini saja usahanya untuk memakmurkan ekonomi kita? Ekonomi kita ini sebenarnya jadi tempang, jadi sempang peranang. Bukan hanya kerana COVID, bukan kerana pelanggan tak nak datang, tetapi kerana cara pentadbiran, kerana situasi politik yang tidak menentu. Bila suasana politik yang tidak stabil, akhirnya siapa bakal lari? Mereka takut apa-apa macam-macam boleh berlaku. Sebab mereka melihat ada juga kawasan-kawasan negara jiran kita, melihat rakyatnya melakukan unjuk rasa, maka mereka terlibat. Maksudnya kilang mereka nanti tutup. Produksi penghasilan mereka tidak dapat terlaksana, perniagaan mereka terjejas apabila berlaku ketidakstabilan politik. Bukan hanya kerana COVID. Jadi saya harapkan janganlah kita buat keputusan sekarang ni, kalau boleh kita tunggu dulu. Setiap siapa nak datang ke negara kita mesti ada cemburu lah sikit. Takut orang datang ni membawa penyakit dan sebagainya. Apa artinya? Ada duit tapi rakyat sakit. Dia katanya mereka yang masuk ke Malaysia perlu menjalani ujian saringan COVID. Betul. Sebelum berlepas dan ketika tiba negara ini, berpandukan show daripada Kementerian Kesihatan yang akan mengumumkan SOP-nya lah dalam masa terdekat. Kemudian Majlis MPN Permulaan Negara mengusulkan supaya sempadan negara dibuka sepenuhnya dalam masa dekat bagi menyokong pemulihan negara. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan pemulihan yang bagaimana.
Tak tahulah saya apa pegawai mereka ada, mungkin mereka dah buat kajian, tapi saya rasa ngeri lah bila dibuka, dikangkangkan sempadan negara kita ni banyak masalah yang akan tiba. Terpulanglah sebab anda orang bijak pandai. Dan malahan dia mengesyorkan supaya kerajaan melaksanakan pelarasan bagi semua jenis bantuan kewangan dalam bentuk geran dan pinjaman untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Memang itu yang kita tuntut. Tapi apakah ini dapat terlaksana kalau ada birokrasi? Permasalahan ini berlaku waktu zaman Tan Sri Muhyiddin pergi jadi Perdana Menteri dulu. Menjerit pengusaha-pengusaha minta bantuan apa semua. Tidak disantuni. Malahan waktu itu, kalau tak silap saya lah, negara meluluskan sejumlah 600 bilion untuk rancangan ekonomi. Apa jadi dengan wang tersebut? Dan sekarang ni nak dikeluarkan lagi ke? Semua kita nak bertanya, apa dah jadi pada wang sejumlah 600 bilion yang diumumkan waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Sekarang ni saya tak tahulah apa matlamatnya. Dan kita amat mengharapkan supaya dapat sesuatu dapat dilakukan demi lestari kebahagiaan rakyat saudara. Itu tentang laporan yang saya tengok. Saya geleng kepala lah. Sebaik mungkin fikirkanlah, jangan kita nak buka terus akhirnya ada bermasalah. Ingat saudara. Dan saya juga tadi menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Datuk Muhammad Rafi Ahmad. Beliau merupakan supporting Perdana Menteri. Dia hantar kiriman, rupanya dia ada hubungan baik dengan pegawai dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Katanya Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan sidang media mengenai Pilihan Raya Negeri Johor selepas selesai mesyuarat khas yang dijadualkan berlangsung esok. Bagaimana yang diumumkan pada besok 9 bulan, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat. Jadi SPR memaklumkan sidang media oleh pengurusinya, iaitu Datuk Abdul Ghani Saleh, akan berlangsung pada jam 12.30 tengah hari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor di Johor Bahru. Jadi rupanya SPR akan mengadakan sidang medianya bukan di Kuala Lumpur tetapi di Johor. Mungkin SPR mahu melihat bagaimana prasarana, bagaimana suasana di Johor Bahru. SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15. Jadi sidang media akan jangka bakal mengumumkan tarikh-tarikh penting, iaitu tarikh RIT. Macam saya katakan, mesti disebut bila RIT itu akan dikeluarkan untuk memanggil pilihan raya. Kemudian tarikh hari penamaan calon, kemudian hari pengundian, dan yang paling penting sekali lah daftar pemilih yang akan digunakan serta dilalai persiapan. Daftar pemilih ini penting kerana inilah kali pertamanya kita akan mengadakan pilihan raya dengan para pengundinya terdiri daripada mereka yang berusia 18 tahun ke atas serta yang pendaftaran sebagai pengundi didaftarkan secara otomatis dengan jumlah tambahan tak silap saya lebih kurang 700,000 lebih. Saudara, jadi mesyuarat tersebut adalah susulan daripada penerimaan notis daripada ini rasmi saudara, daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Suhaizan Kayat, berhubung pembubaran DUN Johor Penggai yang ke-14 seperti yang termaktub di bawah Fasal 2 Perkara 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895. Jadi caranya sejak 1895 lepas tahun kita mengamalkan demokrasi. Jadi menurut Datuk Gani tadi, dia kata doakanlah supaya kami semua diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan diberi perlindungan daripada segala musibah, terutamanya daripada wabak COVID-19 yang masih lagi melanda dalam negara kita. Bersama kita berdoa dan bersama kita tunggu besok 12.30 tengah hari diadakan sidang media. Saudara, itu kedudukan SPR. Tapi dapatan saya pula hari ini agaknya. Tadi sebenarnya saudara, waktu saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO, memang saya nampak ada sebuah kereta. Kereta itu milik ahli parlimen yang melompat daripada UMNO ke Parti Bersatu. Tapi saya tak tahu dia jumpa siapa. Kerana Presiden tak ada di pejabat. Timbalan Presiden tak ada di pejabat. Susah Agung tidak ada. Yang ada susah kerja je. Yang membuat kerja-kerja susulan sebagai persiapan untuk mengantar kumpulan-kumpulan barangan semua untuk dihantar ke Johor. Dan saya melihat bila kereta tu saya terkejut, ada pertemuan ke? Tak ada pula. Susah Agung tak ada. Tapi kabarnya terdapat 8 orang ahli parlimen yang dahulunya melompat meninggalkan parti UMNO berhasrat untuk menyertai UMNO semula.
bagi saya mungkin sekarang ni sudah pun terjelma kerinduan. Itu yang saya katakan tadi. Kerinduan sudah menyapa untuk mereka kembali menjadi UMNO. Dan memang saya dapat tahu bahawa ada kalangan mereka yang menyatakan hasrat untuk berpatah semula. Memanglah saudara, UMNO ni budayanya lain. Kita ni budaya kita berkasih sayang. Kita bersahabat, bukan bersahabat kita hanya terjalin kerana politik. Sebab itu apabila adanya Perhimpunan Agung UMNO misalnya saudara, bila teman-teman kita datang dari Sabah, datang dari Kelantan, datang daripada Perlis, bila kita bertemu di Kuala Lumpur, kita merasakan kepulangan, kehadiran saudara yang kita rindui lama tak berjumpa. Sebab itu semalam saya marah apabila Tan Sri Anwar Musa mengatakan UMNO harus menyambut kepulangan mereka yang melompat daripada UMNO pada parti lain itu. Kita tak akan sambut mereka kepulangan itu. Sebab mereka telah pun menghiris hati dan perasaan kita. Jadi memanglah kita menyantuni pimpinan dengan penghormatan. Tapi sayangnya saudara, penghormatan yang kita berikan dibalas dengan titisan air garam dan perahan air limau pada luka yang teramat mendalam yang kita alami, kesan daripada kekalahan. Jadi macam mana kita nak terima? Sebab tu saya nampak kereta tu, saya kenal siapa dia. Dan saya tak mau sebut nama lah saudara. Saya tak tahu apa tujuannya berada di situ. Saudara. Dan mungkin juga nak mengisi apakah dalam saat-saat begini memanglah UMNO sedang pun memperhalusi calon-calon yang akan diturunkan untuk bertanding dalam pilihan raya negeri Johor hari ini dan seterusnya. Presiden, timbalan presiden, pimpinan tertinggi UMNO serta pimpinan UMNO di Johor sedang memperhalusi calon-calon. Bukan hanya kita memperhalusi karakter mereka, bukan hanya jawatan tetapi latar belakang keseluruhannya. Sebab bagaimana saya katakan, UMNO tidak lagi mahu menurunkan calon yang comot, calon yang penuh dengan kurang. Kita kalau boleh biar bersih kali ini. Cukup-cukuplah kita dihina. Cukup-cukuplah UMNO ini dipersendakan. Malah orang mengatakan UMNO ni parti projek dan sebagainya. Kita tak mahu lagi. Sebab kita mengharapkan calon-calon yang akan hadir, yang akan kita turunkan bertanding di Johor kali ini, andainya rakyat memberi kepercayaan, mereka benar-benar menyantuni perjuangan rakyat. Bagi kita lain tak ada. UMNO, bagaimana saya katakan, dari rakyat untuk rakyat. Sebab itu saya akan marah kalau orang menuduh UMNO. Bila orang menuduh kata UMNO itu parti ini, begini, saya akan marah. Parti tak salah. Pemimpin memang salah. Memang sebab itu bila saya dapatan bila orang kata UMNO ni begitu begini, saya rasa tak betul kenyataan tu. Kenyataan sebenarnya mereka dulu berada dalam UMNO dan mereka juga yang melakukan onar. Tapi berhubung dengan calon ni, saya dipahamkan bahawa yang berhormat Datuk Seri Presiden bersama dengan pimpinan Majlis Tinggi, nampak gayanya semangat mereka kekal mau mempertahankan bahawa formula iaitu pemimpin mesti 84% kalangan muka-muka baru yang akan diturunkan dan mereka ini benar-benar ikhlas untuk berjuang di peringkat akar umbi. Bukan lagi mereka ini ditaja oleh warlord ataupun orang-orang warlord. Mesti ketua bahagian yang membeli jawatan sebagai pimpinan di peringkat bahagian, maka mereka mesti dicalonkan sebagai calon. Ini yang jadi rosak parti kita saya. Dan hari ini saya berkeyakinan bahawa mereka yang benar-benar mahu berjuang di peringkat akar umbi, mungkin sebagai timbalan ketua bahagian, mungkin naib ketua bahagian, jadi tak semestinya berusia bawah 18 tahun. Saya ingin mengingatkan pada saudara bahawa maksud kita kata pemimpin muda itu bukanlah terdiri daripada anak muda semata-mata. Dia terdiri daripada wajah-wajah baru yang tidak lagi ditandingi oleh warlord. Warlord ni orang yang di peringkat bahagian dialah berkuasa segala-galanya kerana dia punya wang. Dia membeli jawatan, dia menaja ketua-ketua cawangan untuk pergi rombongan sana, rombongan sini, dan mungkin juga jawatan itu dibeli dalam pemilihan. Orang macam ni tak perlu lagi. Dan kebanyakan mereka ini jugalah akhir jadi katak yang melompat kerana bila merasakan bahawa pelaburan mereka itu agak tergugat kerana parti kita kalah waktu pilihan raya dulu. Sebab itu mereka cepat-cepat melompat. Kalau mereka setia pada parti, bantai apa pun, sebab kalau mereka berikhlas untuk perjuangan parti UMNO, mereka tak akan melompat. Dan orang-orang begini yang perlu dipertahankan. Saya melihat bahawa apa yang ingin dilakukan oleh Presiden dan juga pimpinan UMNO. Hari ini juga saya dah lihat bahawa bosku pun dah turun ke Johor.
Nampaknya sambutannya alhamdulillah. Warga Johor dah ramai datang menerima kunjungan Datuk Seri Najib. Bahawa kali ini UMNO betul-betul turun, betul-betul bukan main-main, sebab kita mahu menjelmakan kepimpinan yang baru, yang benar-benar berkualiti. Sudah-sudahlah. Kerana kita merasakan bahawa Johor itu adalah tempat lahirnya UMNO. Tak semestinya UMNO ditumbangkan di Johor. Dan kali ini saya berkeyakinan, dapatan saya, warga Johor pun tak sabar-sabar untuk memberi kepercayaan kembali pada UMNO. Dan saudara jangan kata UMNO itu penyamun. Yang sama dulu saya cakap terus terang. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah saya menyokong penyamun? Apakah saya menyokong orang yang korup? Apakah saya menyokong orang menjual tanah-tanah Melayu? Saya nak cakap terus terang, saudara. Di Johor yang jual, yang gadai tanah Melayu yang ada di Johor itu dah tak ada lah UMNO lah sekarang. Bukan Datuk Asni. Sebab itu saya lihat apabila ini ketua penerangan parti PBN, dia kata bahawa pimpinan Datuk Asni gagal. Saya kata gagal di mana? Dia tak sampai pun setahun jadi menteri besar. Dan rakyat Johor dah senang. Dia kata alasannya kerana majoriti satu kursi. Kalau dia tu hebat, maka walaupun satu kursi, dia mampu untuk mentadbir negeri. Saya kata di mana datang otaknya, logikanya? 27-27, 50-50. Peristiwa waktu kita membentangkan bajet, waktu UMNO nak bentangkan bajet, kalaulah speaker tak menyokong, bajet pun khuyup. Jadi sebab itu diperlukan, sebab itu Datuk Asni mengatakan nak pulangkan balik pada rakyat, biar rakyat tentukan. Tapi dia kata, ini gagal. Gagal di mana? Di mana yang anda mengatakan bahawa kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Hasni itu gagal? Saya kata, budak ni tak habis-habis tergeliat kepala otak dia. 2-3 hari lepas kata takkan cerita pasal poster boy. Mestilah gambar presiden ke, atau timbalan presiden tu mestilah letakkan sebagai poster dalam Saya kata ini pilihan raya negeri. Nak dicari menteri besar, biarlah calon menteri besar jadi poster boy. Dan Datuk Asni pun tak kata dia letak gambar dia. Kita meletakkan poster, kita gambar rakyat. Sebab ini adalah pilihan rakyat. UMNO hadir untuk kembali membaluti luka-luka yang dialami oleh rakyat kesan daripada kesilapan masa silam. Berilah kesempatan pada UMNO untuk memperbaiki kesilapan. Jangan tunggu nak hukum. Apa yang kita dapat? Saya cakap terus terang, saya bersimpati dengan warga Johor yang terkesan begitu teruk. Bila berlaku banjir, berlaku PKP, ramailah pekerjaan. Saya dapatan saya. Apa yang ada di Johor sekarang ini, rakyat begitu terkesan. Dan mereka berusaha kalau boleh dipercepatkan pilihan raya ini, diwujudkan kembali kestabilan supaya dapat diwujudkan kembali dasar-dasar yang dahulu yang dapat dinikmati oleh rakyat. Sebab di Johor bukan negeri kecil, saudara, besar. Dan Johor juga merupakan negeri yang mewujudkan, yang menghasilkan pendapatan negara yang begitu besar. Di Johor ada berapa banyak kawasan-kawasan Felda. Sebab itu bila saya lihat, saya tonton adanya kenyataan-kenyataan daripada kononnya hebat pakar Felda, Aliman dia kata mintalah supaya ditangguhkan pilihan raya ni kerana COVID. Saya kata itu bukan alasan. Kita selesaikan satu persatu. Dah tahu sekarang ni COVID, suka tak suka gitu keadaannya. Sampai bila nak tunggu? Sebab kita nak menyusun satu persatu, bukan senang. Kita nak tabir negeri, bukan nak tabir syarikat Sdn Bhd. Nak tabir syarikat Sdn Bhd mudah. Agak tak betul, tutup. Nak tabur syarikat besar pun agak tak ni, tutup. Biar diklaim bankrupt. Tak ada melihat. Tapi ini menyangkuti kehidupan rakyat. Dasar-dasar perlu. Kerana kita nak tahu ke mana Johor nak dibawa. Sebab hari ini kita dah jelas, kita nampak. Waktu Datuk Hasni mentadbir negeri Johor, beliau sudah pun memperlihatkan hala caranya, hala tuju. Tetapi terhalang kerana kekangan politik yang tidak stabil. Apabila kedudukan, bila nak buat undi di Dewan saja, macam dia katalah, dia menagih simpati daripada parti musuh. Kalau sesuatu yang cuba dibawa oleh pimpinannya dilihat seolah-olah untuk parti UMNO saja keuntungannya, maka mereka akan menentang. Bila masa nak bawa? Sebab itu kita memerlukan dominan. Dan hari ini saya melihat rakyat Johor tidak sabar-sabar lagi. Dan berhubung dengan mereka yang nak melompat balik. Ini seronok saja. Katanya 8 orang. Tadi satu buah kereta salah seorangnya ada tadi yang saya nampak. Dan saya ingin menyantuni catatan daripada Saudara Datuk Ibrahim Ramli.
Beliau lah merupakan timbalan Ketua UMNO bahagian Tasik Glugu. Sebab bahagian beliau adalah adanya wakil rakyat yang melompat. Ahli parlimen melompat. Yang diusahakan oleh UMNO bahagian Tasik Glugu menang, lepas dah menang, melompat. Ya, dia kata dalam isu, ini tulisan daripada Datuk Ibrahim Romli, isu lompat kata kembali panas. Dah 33 darjah Celsius. Begitulah panasnya keadaan cuaca pada ketika posting ini ditulis. Dan sepanas itu jugalah perkembangan politik tanah air katanya. Seperti semua sedia maklum, perkembangan politik tanah air kita sentiasa berombak-ombak sehingga meraih perhatian banyak pihak termasuklah dari luar negara. Sejak jatuhnya Barisan Nasional pada PRU14, situasi politik negara tidak pernah stabil sehinggalah ke hari ini. Itu kenyataan yang benar. Macam-macam isu berbangkit dan yang paling diingati oleh rakyat adalah tindakan segelintir ahli politik yang melompat parti. Atas apa jua alasan sekalipun, tindakan tersebut telah melukakan hati banyak pihak, khususnya daripada ahli-ahli parti yang bekerja siang malam untuk mengangkat satu-satunya pemimpin dalam pilihan raya. Luka yang berdarah itu bukan mudah untuk disembuhkan. Itu kata Datuk Ibrahim Romli. Dia kata luka yang berdarah itu bukan mudah untuk sembuh. Malahan jika sembuh sekalipun, kesannya amat dalam sehingga kan kesannya dirasai sehingga hari ini. Memang pedih saudara. Kini isu lompat parti mula kembali mengisi corong-corong media. Dikatakan ada 8 orang ahli parlimen PBM hanya menanti masa untuk kembali ke parti asal mereka. Dalam perkiraan ini, sudah tentunya persepsi yang berlegar adalah mereka akan kembali ke pangkuan UMNO. Saya tidak pasti katanya sejauh mana kesahihan maklumat ini. Cuma membaca berita yang disiarkan oleh salah satu portal menyatakan demikian. Diberitakan juga kononnya kumpulan tersebut hilang percaya dengan pucuk pimpinan serta kekecewaan terhadap parti yang dipilih kerana mutakhir ini parti PBM dilihat longlai malah hilang pendirian. Sebagai ahli UMNO katanya dan pimpinan dalam UMNO bahagian Tasik Glugu, saya mengambil pendekatan untuk meletakkan kepentingan parti di hadapan. Agenda parti UMNO jelas, kini sedang rancak membuat persiapan jentera bagi menghadapi PRN Johor. Pada pandangan saya, UMNO harus terus bergerak ke hadapan dan kita mahukan kepercayaan rakyat kembali pada UMNO yang selama ini memayungi rakyat dan menaungi negara. Ringkasnya pada saya, kata Romli tadi, jika benar bagi dikata ada hati yang mau kembali, maka hati ahli-ahli UMNO yang still akan perlulah didahulukan. Sudah tentunya suara yang selama ini bersatu, bersetia, berkhidmat akan kami dengar. Jujurnya, jika benar berita ini, maka PBM hampir pasti tidak lagi relevan. Jadi susahlah untuk mereka menerima yang 8 orang ni. Siapa antara mereka? Kita tunggu lagi. InsyaAllah saya akan beri pencerahan nanti. Sebab tu semalam ada orang kata pada saya, ada UMNO jual tanah di Johor. Saya nak bagi tahu, mereka yang menjual tanah di Johor adalah orang yang sekarang ni tidak berada dalam UMNO. Mereka yang memimpin parti sebelah sana. Saudara, ini kenyataan. Apa berlaku pada Pulau Batu Putih? Siapa yang menahan supaya perbicaraan di Mahkamah Antarabangsa di HIK tidak dapat diteruskan? Mereka berada bukan lagi dalam UMNO. Dan kebanyakan mereka yang berada di luar UMNO hari ini, inilah orang yang khianat. Dan saudara menuduh pula UMNO itu sebagai parti yang menjual tanah orang Melayu, yang merompak. Jadi saya tak kena lah tu, tak betul. Kalau saudara betul-betul anak jantan, sebutkan nama siapa-siapa. Dan kita berbicara secara tuntas. Jadi UMNO harus meneruskan perjuangannya. Dan sebagaimana kata Datuk Asni, beliau mahu mengembalikan mandat rakyat. Itu paling penting. Soal siapa nak menang, soal lain. Dia bukan meletakkan kepentingan diri dia. Kalau dia fikir untuk diri selesa, hari ini dia jadi menteri besar. Kan buat mail lah, jadilah, tunggulah. Macam sekarang yang orang Perdana Menteri, dia tunggulah. Bila nak buat pilihan raya ke apa semua, dia masih lagi kekal sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan yang Muhammad Datuk Hasni. Kalaulah dia memikirkan untuk dirinya, untuk mendapat pendapatan yang lumayan sebagai Datuk Menteri Besar, boleh membuat keputusan dan sebagainya. Tapi dia tahu kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Beliau memerlukan mandat. Kalau diizinkan untuk dilantik semula sebagai Menteri Besar, mana-mana parti pun katanya mesti mendapat satu suasana yang stabil. Yang dicari hari ini adalah kestabilan politik demi untuk lestari perjuangan dan pentadbiran. Ini bukan kerja main-main, saudara.
Bila anda marah, dengarlah kenyataan daripada budak daripada bagi saya Mamat lah, daripada PBM, marah sangat-sangat. Sedangkan presiden dia pun tak bertanding. Dan hari ini mereka macam-macam mengata menyerang. Sebab itu macam kata Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, dia kata hati-hati. Sekarang ni bila mereka merasa mereka kalah, mereka cuma mula melakukan apa yang dilakukan sebagai personality assassination, iaitu pembunuhan peribadi. Maka ditala sebagai sehabis mungkin. Macam-macam cerita yang tak ada diada-adakan adalah untuk personality assassination. Ini percaturan politik yang cukup tempang. Bagi saya bukan politik anak jantan. Saya rasa parti anda baik, kemukakan apa hujah anda, apa matlamat anda untuk mentadbir negeri Johor. Nyatakan apa manifestonya ataupun apa ini hala cara ke mana. Rakyat Johor, kaji dulu pendapatan rakyat Johor begini, ini perlu dilakukan, kita nak bela. Bukan main tembak aja. Saudara, ini main bedal sembarangan. Orang ini rasuah, orang ini begitu, orang ini begini, kluster mahkamah, kluster ini. Saya merasakan kalau soal mahkamah, biarlah perbicaraan di mahkamah. Dah selesai mahkamah nanti, UMNO juga tidak pernah untuk menyekutukan dirinya kalau mahkamah dah buat keputusan. Itu jelas. Tapi kalau masih dalam perbicaraan, biarlah. Sebab kita adalah warga yang mengiktiraf rule of law. Kita bukan nak mengatasi undang-undang. Kita bukan nak memenda percaturan dari segi kehakiman. Tidak. Sebab bagi kita, berlakunya pengalihan kuasa, pengasingan kuasa, separation of power, judiciary, legislative, executive. Kita tak mau campur tangan. Seharusnya begitu. Kita bukan era yang terdahulu, saudara. Saya tak nak sebutlah, kata-kata ni tengah lihat dia orang nanti. Sebab itu kita berhati-hati. Maka fitnah jahat sedang berlaku sekarang ni. Fitnah ini macam mana kita menghadapi pilihan raya PRU 14 dululah. Macam-macam tuduh. Akhirnya rakyat percaya. Dan kali ini saya yakin lah, tidak mampan apa yang mereka nak utarakan dah tak ada. Sebab rakyat dapat melihat yang paling penting at the end of the day adalah perut rakyat. Saya yakin tadi waktu saya di Pejabat UMNO, saya bercakap dengan pimpinan, yang paling penting sekarang ni apa yang nak diisi dalam perut rakyat. Rakyat perlu pagi-pagi nak tengok apa nak dimakan, apa keluarga nak makan. Mampukah kita menyediakan prasarana untuk ekonomi rakyat? Ini yang paling penting. Dan saya berkeyakinan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Hasni sedang melakarkan satu kepimpinan untuk mempertingkatkan ekonomi rakyat. Asalkan kestabilan politik dapat terjamin, dapat dilakukan di Johor. Ya, jangan nak tuduh bahawa Johor ni begitu, orang ni begini, menterinya begini. Saya tak berminat dengan politik yang menyerang secara peribadi. Saya lebih suka kalau dasar tak betul. Macam saya kata tadi, saya tak setuju apa yang Tan Sri Muhyiddin nak bawa supaya semua dibuka, dikangkangkan pintu masuk negara kita ni untuk semua orang masuk. Saya tak setuju. Kerana saya takut mengundang masalah penyakit. Sebab saya mengingat zaman COVID dulu. Kita kata jangan bagi masuk. Akhirnya satu negara terkurung selama 2 tahun. Jadi saya harap benda tak berlaku. Itu saja pandangan kita. Kita bebas untuk mengutarakan pandangan. Dan saya melihat pula Yang Amat Berhormat Datuk Hasni sedang melakarkan satu gagasan ekonomi untuk kebajikan rakyat. Beliau juga bukanlah datang daripada keluarga yang senang lenang. Beliau datang daripada kawasan yang mundur dulu. Itu di kawasan Pontian. Itu kawasan ladang nenas dan juga nelayan. Dia bukan datang daripada Johor Bahru misalnya. Tidak, dia daripada Pontian. Saya ingat lagi, waktu zaman dia di Ketua Pemuda, saya pergi bertandang ke Pontian dulu. Susahnya kita melihat warga Johor waktu itu. Tetapi dasar yang dibawa oleh UMNO, akhirnya sedikit demi sedikit pertanian dapat dimajukan. Dan Yang Berhormat Datuk Hasni juga pernah menjadi pengurusi Lembaga Kemajuan Nenas. Johor kawasannya, kawasan Pontian itu kawasan nenas. Dan waktu beliau jadi pengurusi itulah beliau dapat merasai denyut nadi petani-petani yang mengusahakan pertanian nenas di negeri Johor. Begitu juga para peneroka yang ramai yang terdapat di negeri Johor. Saya dapatan saya sebagai keputusan negeri Johor yang lepas. Sebab itu saya yakin, saudara, kalaulah kesempatan diberi pada Datuk Hasni untuk mentadbir semula. Sebab saya kata mentadbir semula. Sebab sekarang ni dia adalah interim, adalah sebagai Menteri Besar yang sementara sehinggalah selesai pilihan raya dilaksanakan. Kita tunggu besok apa yang akan diumumkan oleh pimpinan Suruhanjaya pilihan raya. Tapi saya berkeyakinan, saya pernah berbual dengan beliau apa yang dia sedang merencanakan
Untuk kawasan Pontian, apa nak dimajukan? Sebab di Pontian itu ada kawasan nenas pertaniannya, ada nelayannya, mau dijelmakan sebagai nelayan moden supaya dapat mencari penangkapan ikan yang lebih di laut dalam. Di samping itu juga supaya peternakan. Itu kawasan ini kawasan memang dianggap sebagai kawasan luar bandar, saudara. Bukannya kawasan macam Johor Bahru. Kemudian bagi kawasan daerah Muar misalnya, apa yang nak dibangunkan? Begitu juga di Johor Bahru. Johor Bahru ni sepatutnya akan menjadi pintu masuk kepada pelabur-pelabur yang datang dari Singapura. Jadi banyak benda yang perlu dilakukan. Prasarana perlu dilakukan. Bukan hanya sekadar cakap-cakap. Ini main tembak, Hasni tak boleh. Satu pemimpin yang gagal. Gagal tangan mana? Saya mintalah agar pimpinan Parti Peribumi Bersatu ni fikir-fikirlah sebelum nak lontarkan kenyataan. Fikir dari segi logikanya. Kalau dah 27-27 tu di mana adanya majoritinya? Yang hanya waktu pengundian itu cuma speaker saja. Without the speaker punya vote hari itu, mungkin besar kemungkinan bajet pun tak boleh lepas. Tiba-tiba anda serang Datuk Hasni, mengatakan orang tak bijak, gagal. Gagal tang mana? Sila kemukakan. Sedangkan saya tahu dapatan saya waktu sepanjang beliau menjadi Menteri Besar. Saudara, pintu rumah dia, pintu di Saujana sentiasa terbuka untuk rakyat. Beliau melangsaikan setiap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Cuma hari ini tak bolehlah sebab belum ada kuasa balik. Sebab itu kita meminta supaya UMNO, rakyat Johor, saya akan bertandang ke Johor, insya-Allah. Kalau yang tak betul, kita akan dedahkan. Mana yang betul, kita akan santuni. Kerana saya yakin rakyat Johor bukanlah rakyat yang boleh diperbudak-budakkan oleh pimpinan pembangkang dengan olahan, dengan cerita-cerita yang tak masuk akal. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.